Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Babul imani wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun. Islam itu ataupun iman itu, wa huwa tu dhamir balik kepada al-Islam. Sebab al-Islam aqrabu marji'in, marja' yang paling hampir. Marja' yang paling hampir di sini, marja' dhamir. Yang paling hampir di sini ialah al-Islam. Jadi Islam itu qaul dan fi'il. Dan kita dah sebut sebelum ini bahawa di sisi Imam Bukhari, al-Islamu wal imanu wahidun. Islam dan iman tu satu je. Mutaradifani. Mutaradifani. Jadi bila sebut Islam bermaksud iman. Demikian juga bila sebut iman bermaksud Islam. Wahwa Islam, yakni iman itu qaulun wa fi'lun. Ada i'tirad dibangkitkan di sini. Kenapa Imam Bukhari kata iman itu qaul dan fi'il? Qaul yakni iqrar bil lisan, dan fi'il yakni amalun bil arkan. Sedangkan al-juz'ul aham, al-juz'ul aham, juz'u yang paling utama bagi iman ialah at-tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati. Di sisi muhaddithin termasuk Imam Bukhari, iman murakkab. Murakkab daripada tiga: at-tasdiqu bil jinan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Di antara tiga tu al-juz'ul aham, juzuk yang utama dan juzuk yang terpenting ialah at-tasdiqu bil jinan. Kenapa yang juzuk yang terpenting tak disebut? Tiba-tiba disebut juzuk yang kurang penting. Ini i'tirad dibuat. I'tirad dibuat oleh para syurah terhadap Imam Bukhari. Siapa boleh jawab i'tirad ni? Satu jawapan diberi, qaulun tu ada dua pengertian, dua makna. Satu, qaul, kata-kata bil lisan, qaulun bil lisan. Qaul ni suatu yang merangkumi qaulun bil lisan dan juga qaulun bil qalbi. Qaulun bil lisan tu namanya iqrar, dan qaulun bil qalbi itu maknanya tasdiq, tasdiq bil jinan. Boleh faham? Jadi maknanya walaupun tidak disebut al-juzul aham, tidak disebut secara sarahatan, tapi sudah disebut secara isyaratan. Boleh faham? Sebab qaul itu wa huwa qaulun, iman itu qaul. Qaul itu umum tu, merangkumi qaulun bil lisan dan juga qaulun bil qalbi. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, Imam Bukhari sebut di sini qaulun dan fi'lun, yang mana merupakan
juzuk iman yang mukhtalaf fih, juzuk iman yang mana ada pertikaian di kalangan a'immah. Sama ada pertikaian tu dalam bentuk yang seperti yang berlaku dengan mutakallimin. Mutakallimin mengatakan iqrar bil lisan dan amal bil arkan ni bukan iman. Maksudnya bukan juzuk asli bagi iman. Bukan juzuk. Muhaddithin pula kata kedua-duanya tu termasuk ajza iman. Jadi ada pertikaian tu. Sedangkan at-tasdiqu bil jinan ni muttafaq alaihi, juzuk yang muttafaq alaihi, juzuk yang disepakati. Jadi Imam Bukhari berpada dengan menyebut juzuk yang mukhtalaf fih, juzuk yang ada pertikaian. Sama ada pertikaian itu dengan ahli haq ataupun pertikaian dengan ahli batil. Menyebut yang juzuk yang ada pertikaian sebab juzuk itu tidak jelas. Juzuk yang muttafaq alaihi iaitu tasdiq bil jinan, dia sudah jelas, sudah disepakati oleh semua. Semuanya memperakui tasdiq bil jinan ini sebagai juzuk iman. Semuanya sebagai apa, unsur iman. Semua orang sepakat. Semua sepakat. Jadi yang disepakati sudah jelas, maka tak perlu disebut. Yang perlu disebut ialah yang mukhtalafih, yang ada pertikaian. Kerana apa perlu disebut? Kerana ia samar. Pertikaian ni kalau dengan ahli haq, sesama ahli haq, ialah pertikaian dalam bentuk apa? Satu pihak kata dia qaulun wa fi'lun ni sebagai juzuk, yakni juzuk takmili. Satu pihak kata bukan juzuk, yakni bukan juzuk asli. Itu pertikaian sesama ahli haq. Kalau pertikaian dengan ahli batil, firqah batilah, firqah dhallah, pertikaiannya dengan khususnya dengan murji'ah. Murji'ah mengatakan dia bukan juzuk iman langsung. Juzuk takmili pun tidak, dan juzuk asli pun tidak. Juzuk asli memang tidaklah, tapi juzuk takmili pun tidak. Ini di sisi murji'ah, dengan makna qaulun bil lisan ni dan juga amalun bil arkan ni langsung tak perlu. Ini di sisi murji'ah, langsung tak perlu, sekadar tasdik memadai dengan tasdik bil jinan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pensyaratan iqrar bil lisan dan juga amal bil arkan ni dalam menentukan iman, persyaratan tu ada ikhtilaf di kalangan a'immah, ada pertikaian, mukhtalafih, ada pertikaian di kalangan al-firaq al-islamiyah, firqah dalam Islam. Sama ada dengan firqah haqqah ataupun dengan firqah dhallah. Itu jawapan yang kedua. Boleh faham? Semua faham? Boleh. Alhamdulillah. Wa yazidu wa yanqusu, ay wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, bertambah dengan melakukan ketaatan. Dengan buat ketaatan, iman bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman berkurang dengan melakukan maksiat. Seperti yang disebut dalam hadis bahawa
Nabi sebut la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina ketika melakukan zina dia tidak mukmin. Maknanya iman dia berkurang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina ketika berzina dia tidak mukmin, dengan mana tidak kamil imannya, tidak sempurna imannya. Sebab tak sempurna? Sebab imannya telah yanqusu, imannya berkurang. Dengan sebab maksiat yang dia buat tu imannya berkurang. Cuma di sisi ahli sunnah wal jamaah taklah sampai kurang tu dengan makna iman tercabut daripadanya. Tak sampai iman tercabut, berkurang tu dengan makna tidak kamil. Tidak kamil. Berbeza dengan Murji'ah. Berbeza dengan Mu'tazilah dan juga Khawarij. Mereka memahami hadis itu sebagai apa? Tidak beriman dengan makna terkeluar daripada iman. Tidak beriman dengan makna apa? Terkeluar. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Yang dinafikan dalam hadis tu, la yazni itu yang dinafikan zina ke iman ke yang dinafikan? Ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina semasa dia berzina dalam keadaan dia beriman. Mawti'un nafinya apa? Zina ke iman? Kena ingat kaedah ni ya. Bila ada huruf nafi, mawti'un nafinya masuk kepada al-qaid. Al-qaidul akhir, qaid yang terakhir yang ada dalam jumlah itu. Mawti'un nafi. Mawti' ni tempat pijak nafi. Huruf nafi tu dia pijak apa? Dia pijak kalimah yazni ke dia pijak kalimah mukmin? Naam. Cuba jawab. Hilmi. Daniel, cuba jawab Daniel. Naam, semua tutup mulut ni ya. Yazni. Macam mana dia mawti'un nafinya yazni? Mawti'un nafinya al-qaid yang ada dalam jumlah itu. Qaid di situ yazni ke mukmin? La yazni zan. Mukmin. Mukmin tu mawti'un nafi. Maknanya yang dinafikan iman yang bukan tak munasabah, yang dinafikan la yazni. Dia sedang berzina. Takkan Nabi kata dia tak berzina, dia sedang berzina. Bukan Nabi bermaksud menafikan perbuatan zina, kan dia sedang berzina kan. La yazni zani hina yazni. Ketika dia sedang berzina, tidak berzina dia semasa dia sedang berzina itu dalam keadaan dia beriman. Maknanya iman itu yang dinafikan. Bukan peristiwa tu kan, kejadian zina tu yang dinafikan, kejadian tu berlaku. Dan maksud syari' pun, syari' Nabi SAW selaku syari' biasanya bukan nak cerita al-ahdath, bayanul ahdath, tetapi bayanul syara'i'. Bukan nak cerita peristiwa, tapi nak cerita syariat. Di situ apa syariatnya? Cerita syariat apa? Tidak beriman ia, tidak sempurna iman ia ke, ataupun tidak berzina ia? Mana satu cerita syariat? Naam, Hilmi. Faham. Jadi cerita syariatnya di situ apa dia? Tidak berimannya dia tu. Bermakna mawti'un nafi, mukmin itu. Boleh faham? Mawti'un nafi, huruf nafi, dia pijak. Dia ataupun senang faham, dia menafikan imannya si penzina tu. Mengatakan si penzina tu tidak beriman. Boleh faham? Bukan mengatakan si penzina tu tidak berzina. Berzina sedang berlaku. Jadi mawti'un nafinya al-qaid. Al-akhir. Qaid yang akhir yang ada di dalam jumlah. Dan bila suatu huruf nafi masuk kepada mana-mana jumlah, dalam jumlah tu ada qaid, maka mawti'un nafinya al-qaidul akhir, qaid yang terakhir. Itu kaedah. Boleh faham? Naam. Boleh faham? Jadi di sini
Mu'tazilah mengambil zahir hadis ni. Dia kata tidak beriman langsung. Mana dengan mana terkeluar daripada iman. Orang berzina terkeluar daripada iman. Sesuai dengan kaedah mereka, murtakibul kabirah kharijun anil billah. Pelaku dosa besar terkeluar dari agama. Ahlussunnah wal Jamaah kata tak boleh, hadis ni tak boleh diambil zahirnya. Sebab apa? Akan bercanggah dengan nusus yang lain. Misalnya nas yang menyebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya tak ampun dosa syirik. Dosa selain syirik, zina dan sebagainya boleh saja Allah ampun tahtal masyiah, terserah kepada kehendak Allah. Dengan mana insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Jika Allah mahu, Allah Ta'ala maafkan saja, ampunkan saja, dia tu masuk syurga walaupun dia seorang pezina. Dan jika Allah mahu, Allah Ta'ala aqabahu, Allah Ta'ala hukum dia untuk sementara waktu di dalam neraka untuk membersihkan dia dulu sebelum dia layak masuk syurga. Kembali sini, jadi yang khusus bermakna bil maksiyah. Dengan buat maksiat, iman jadi berkurang. Bukan iman jadi terpadam. Bukan iman jadi hilang terus. Hanya sekadar berkurang saja. Bab lain pula kan dalam setengah hadis menyebut bahawa dekat kiamat ni fitnah ataupun maksiat akan berleluasa sehingga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi seseorang tu dia beriman, kemudian petang-petang dia boleh kafir. Itu sebab apa? Disebabkan mulabasat, disebabkan al-dhuruf wal mulabasat, suasana yang begitu teruk, suasana maksiat, suasana pendurhakaan kepada Allah. Dhuruf mana suasana, mulabasat ni dia punya bergelimang, berkecimpung dengan suasana tu. Al-dhuruf wal mulabasat yang begitu teruk sehingga dia punya kemaksiatan dan pendurhakaan kepada Allah tu sehingga kepada tahap istihlal. Dia menganggap halal perbuatan tu. Kalau dia zina-zina sehingga dia menganggap halal zina, masa tu memang dah dia boleh jadi kafir. Sebab apa? Al-istihlalu kufrun. Istihlalul maksiyati kufrun. Menganggap halal sesuatu maksiat adalah kufur. Itulah yang cerita tu. Dekat nak kiamat kan dibayangkan dalam hadis kan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi-pagi beriman, petang dia kafir. Petang-petang dia beriman, pagi esoknya dia kafir. Itu disebabkan zuruf wal mulabasat yang begitu teruk sehingga menyebabkan seseorang boleh istihlalul maksiyah. Jadi dia jadi kafir itu bukan kerana maksiat, tetapi kerana istihlalnya. Istihlal yang menganggap halal maksiat itu. Disebabkan suasana fitnah yang begitu teruk bila berhampiran dengan kiamat. Samjay bhai. Naam Zakaria. Samjay. Alhamdulillah. Sekarang ni ada beberapa ayat Imam Bukhari sebut ni. 8 ayat. Imam Bukhari datangkan untuk mensabitkan iman ni bertambah dan berkurang. Dalam ayat ni secara sarahatannya disebut yazdad, bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, cerita bertambah. Wazidnahum huda, bertambah. Wa yazidullahu, semua cerita pasal bertambah. Dah daripada mana pula difahami yang kusu. Yazidu difahami sarahatan daripada ayat-ayat ni kan, difahami secara terang-terang. Dah yang kusu sebab dakwaan Imam Bukhari dua-dua tu, dakwaannya yazidu dan juga yang kusu, bertambah pun dan juga berkurang pun, dua-dua tu dakwaan. Tapi dalil Imam Bukhari datangkan dalil satu saja, iaitu yazidu.
Dalil bertambah. Dalil berkurangnya mana? Siapa boleh jawab ni iskal ni? Naam Amirul Syafiq. Cuba jawab iskal. Ya. La adri. La adri ni kena godam ni. Kalau dalam kubur malaikat munkar nak kita tanya man rabbuk, jawab la adri, kena pukul lah, yudrabu bimitraqatin, dipukul dengan tukul besi. La adri kena pukul lah. Tak ada mutalaah ke? Kena mutalaah lah, bagi-bagi masa kan. Bagi-bagi masa duduk di rumah ni. Kena ada masa jugalah. Di samping khidmat pada keluarga dan sebagainya kan. Bagi-bagi masa juga untuk mutalaah. Jadi jawapannya gini. Yazidu difahami secara sarahatan. Daripada 8 ayat ni. Secara sarahah, secara ibaratun nas. Dan yankusu pula difahami secara iltizamun nas. Iltizam ni lazim. Lazim daripada yazidu tu yankusu. Sebab apa kaedahnya? Makana yazidu fahuwa yankusu. Perkara yang boleh bertambah, dia juga boleh berkurang. Betul ke betul? Makana yazidu fahuwa yankusu. Perkara yang boleh bertambah, dia boleh berkurang. Jadi yazidu tu difahami melalui ibaratun nas. Nas punya ibarat. Nas punya penyebutan. Terang-terang. Yazdadu. Apa lagi tu? Wa yazdadal ladzina amanu imana ayyukum zadathu hadi iman. Semua tu ibaratun nas memahamkan kepada kita bahawa iman itu bertambah. Dan yang kusu difahami melalui secara iltizam. Mana lazim daripada. Iltizam maknanya? Iltizamun nas. Maknanya lazim dari bertambah akan adanya berkurang. Maka yazidu fahuwa yanqusu. Macam umur manusia kan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Manusia yang kami panjangkan umurnya, dia sampai kepada umur balagha asyuddahu, umur kemuncak kekuatannya, biasanya umur 40. Lepas tu dia akan menurun balik kekuatan dia tu. Menurun kekuatan dia tu. Kalau wanita menurun sehingga jadi menopause. Jadi apa? Menurun jadi menopause. Dan ada menurun sehingga jadi nyanyok. Pendengaran dia berkurang, penglihatan dia pun berkurang semua. Sehingga dia jadi macam baby balik. Nunakis tu kami terbalikkan kejadiannya. Jadi kaedahnya apa? Maka yazidu fahuwa yanqusu. Yang bertambah, setiap yang bertambah dia boleh berkurang. Iman pun sama. Bila mana iman itu boleh bertambah, iman juga boleh berkurang. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Macam mana cara nak perbaharui? Sebab apa kena perbaharui? Iman tu mengalami pengurangan, mengalami kelusuhan, sehingga perlu diperbaharui balik. Dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Jadi ayat pertamanya Allah Ta'ala menyebut liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladhi anzala as-sakinah. Ini merujuk kepada peristiwa Suluh Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Yang mana pada mulanya sahabat keberatan. 2 kali keberatan tu. Satunya mereka datang untuk umrah. Tak ada langsung persiapan minda dan juga persiapan fizikal untuk berperang. Tiba-tiba Nabi bila dapat berita khabar angin Sayyidina Osman dibunuh oleh orang-orang Makkah, Nabi SAW mengajak sahabat bay'ah alal maut,
yang dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka bai'ah dengan Nabi di bawah sebatang pokok. Allah redha kepada mereka. Jadi mereka tak bersedia, tiba-tiba mereka perlu bai'ah dengan Nabi, bai'ah alal maut, untuk mati syahid. Maka mereka bai'ah. Allah Ta'ala datangkan sakinah, satu bentuk ketenangan dalam hati mereka sehingga bersedia, walaupun pada asalnya tidak bersedia, tapi dengan sakinah yang Allah datangkan itu, kesan daripada sakinah itu iman mereka bertambah. Itu sakinah yang pertama. Sakinah yang kedua, bila Nabi break balik, mereka dah semangat untuk perang, tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, unta Nabi yang namanya Qaswa, enggan berjalan kan, berjalan ke depan untuk memasuki Makkah. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah undur daripada niat umrah, tahallul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian Hudaibiyah yang mana merupakan perjanjian berat sebelah. Sahabat yang semangat berkobar-kobar bersedia nak perang, semangat tu ditarik balik. Dan bila Nabi tahallul, cukur kepala tahallul daripada umrah, mereka pada mulanya tak sedia nak menerima tu keputusan Nabi tahallul. Sehingga Nabi minta pandangan daripada isterinya Ummu Salamah, apa patut buat kan. Ummu Salamah kata, Nabi buat dulu tahallul, cukup sembelih sebagainya, nanti sahabat akan ikut. Jadi punya beratnya sahabat nak terima pengunduran tu, maknanya apa? Tarik balik semangat yang berkobar. Bagi orang yang berani kan, bila dia semangat nak perang, tiba-tiba nak berik balik, itu suatu yang berat bagi mereka. Sekali lagi Allah Ta'ala bagi sakinah kepada mereka sehingga mereka menerima keputusan Nabi SAW. Kesan daripada sakinah yang Allah turunkan itu, apa dia? Liyazdadu. Lam tu lamul aqibah, bukan lam mukai ya. Walladhi anzala sakinah, Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Kesan lamul aqibah ni terjemahnya apa? Kesan daripada sakinah itu bertambah iman mereka. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tak boleh terjemah lam mukai di situ, sebab lam mukai ni bermakna supaya. Kalau supaya ni setelahnya perbuatan Allah Ta'ala mu'allalatun bil aghrad, seolah-olahnya af'alullahi ta'ala mu'allalatun bil aghrad, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diillatkan dengan sesuatu tujuan. Allah Ta'ala buat ni apa tujuan? Jadi setelahnya perbuatan Allah ada tujuan. Allah Ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil aghradi. Allah Ta'ala maha suci daripada mempunyai tujuan dalam segala tindakannya. Sebab ada tujuan tu menunjukkan kelemahan kan. Orang buat sesuatu dia ada aghrad, bermakna dia lemah. Kalau dia kuat, dia kaya, dia tak berhajat kepada orang lain, segala perbuatan dia tidak ada aghrad. Sebab tu kalau kita jadikan lam mukai, dia akan jadi af'al Allah. Di situ apa af'al Allah? Anzala sakinah tu. Walladhi anzala sakinah. Allah Ta'ala lah yang menurunkan sakinah. Perbuatan menurunkan sakinah itu perbuatan Allah. Adakah punya aghrad? Tak ada. Tak ada aghrad. Hikmah ada, aghrad tak ada. Macam Allah Ta'ala cipta langit bumi kan. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, engkau tidak cipta langit bumi ini sia-sia. Yakni ada hikmahnya. Bukan batila tu dengan makna tak ada hikmah. Engkau tidak cipta langit bumi ini batila, tanpa hikmah. Dia ada dua kemungkinan situ kan. Engkau, ya Allah, Rabbana ma khalaqta,
engkau cipta, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak engkau cipta lagi bumi ini sia-sia. Mafhum mukhalafah dia, engkau buat ni ada aghrad ataupun engkau buat ni ada hikmah. Ada dua ihtimal mafhum mukhalafah di situ. Faham? Dalam Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tak cipta sia-sia, maknanya ada sesuatu, ada something. Apakah something itu? Hikmah ke aghrad? Jawapannya hikmah. Allah cipta langit bumi ada hikmah, tidak ada aghrad. Apa beza hikmah dengan aghrad? Hikmah ni kebajikan dan maslahahnya untuk hamba, untuk para makhluk, untuk hamba-hamba Allah. Aghrad pula, dia punya kepentingannya untuk Allah, itu tidak ada. Boleh faham beza antara hikmah dengan aghrad? Aghrad, Allah Ta'ala punya af'al tidak ada aghrad, sebab Allah Ta'ala ghani. Allahul ghani. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia kamu semua fakir, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya, maka segala perbuatan Allah tidak ada aghrad, tidak ada kepentingan, tidak ada udang balik batu ke udang balik mi. Tak ada udang balik mi dah. Orang tak kena adalah ni udang balik batu. Aku dah udang di sebalik mi. Jadi perbuatan Allah Ta'ala tidak ada udang di sebalik mi. Allah Ta'ala pun tak makan mi. Boleh faham? Kembali sini, jadi Allah Ta'ala menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minina. Kesan daripada sakinah tu bertambah mereka. Satu sebab kita tak boleh terjemah lam di sini lam mukai, kerana af'al itu ialah af'al Allah, perbuatan Allah. Satu. Yang kedua, tak boleh terjemah lam mukai sebab dalam lam mukai, fi'il sebelum lam dengan fi'il selepas lam tu fa'ilnya sama, pelakunya sama. Sedangkan di sini fa'ilnya berlainan. Anzala sakinata, fa'ilnya Allah. Yazdadu, fa'ilnya siapa? Orang mukmin. Boleh faham? Fa'ilnya berlainan tu. Okay. Sebelum lam punya fi'il dan selepas lam punya fi'il, fa'ilnya berlainan. Dalam lam mukai fa'ilnya kena sama. Okey. Qasadtuka liabtaghiya ma'rufaka. Aku datang kepada kamu kerana nak cari kebaikan daripada kamu. Itu tak apa, fa'ilnya sama, lam mukai. Qasadtuka, yang datang siapa? Aku. Liabtaghiya, nak cari kebaikan aku. Tak apa, itu fa'ilnya sama. Itu lam di situ boleh lam mukai. Kerana pelakunya sama. Pelaku sebelum lam dengan pelaku selepas lamnya itu sama. Di sini pelakunya berlainan. Boleh faham? Jadi dua alasan itulah lam di situ, lam di dalam liyazdadu ni tak boleh kita terjemah secara lam mukai, tetapi boleh terjemah secara lamul aqibah. Lam yang memberi makna kesan. Kesan daripada sesuatu perkara. Boleh faham? Ayat ini mensabitkan bahawa orang mukmin bertambah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah keimanan sahabat bersama iman yang sedia ada. Macam mana boleh difahami pertambahan di sini? Sebab iman yang pertama ma'rifah kan, ma'a imanihim itu iman yang sedia ada. Iman al-awwal. Imanan tu iman al-thani. Okay. Walaupun dalam susunan ayatnya imanihim datang kemudian, tetapi dari segi darajatul kalam, darjah kalam, dia adalah pertama. Dari segi darajatul kalam, dia adalah pertama. Sebab apa? Sebab dia diidhafat kepada iman, yang imanihim tu diidhafat kepada ashabnya, kepada pemilik-pemilik iman. Bila idhafat dia jadi ma'rifah. Jadi
kaedah di sini berlaku kaedah al-ma'rifatu idza u'idat nakiratan. Sesuatu ma'rifah bila disebut kali yang kedua dalam bentuk nakirah, kana athani ghair al-awwal. Yang kedua itu adalah berlainan daripada yang pertama. Boleh faham ke tu? Imanihim tu datang dulu tu, walaupun disebut kemudian, tapi dari segi darajatul kalamnya dia dahulu. Okay. Soalannya gini ya, liyazdadu ma'a imanihim imana. Asalnya gitu. Asal ibaratnya begitu. Liyazdadu ma'a imanihim iman. Bertambah mereka bersama iman sedia ada, bertambah iman baru. Daripada situ difahami ziyadah tu, kerana ada iman yang baru tu, bersama iman sedia ada. Sebab iman ni ada iman mawjud, ada iman matlub kan. Iman yang sedia ada, iman mawjud. Iman matlub ni iman yang dikehendaki, iman yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi bertambahnya bersama iman mawjud, bertambahnya iman matlub, itu menunjukkan iman itu ada, boleh bertambah. Menunjukkan iman boleh bertambah. Imanihim ma'rifah, yakni merujuk kepada iman yang mawjud, iman yang sudah ada. Imanan nakirah merujuk kepada iman baru, iman yang matlub yang dikehendaki. Boleh faham? Antara mawjud dengan matlub ni, mana ada dulu? Antara iman mawjud dengan iman matlub, mana yang ada sekarang? Cuba jawab. Nah, Mawjud. Iman mawjud tu iman yang ada sekarang. Sebab tu kita kata imanihim tu sebab diidhafat kepada ashab kan, idhafat kepada pemilik iman, dia jadi iman mawjud, iman yang sudah ada. Sebab tu quwwatul kalamnya dia dahulu. Dari segi quwwatul kalam. Walaupun dari segi nazmul kalam dia kemudian, nazam susunan kalam dia kemudian, tapi dari segi quwwatul kalamnya dia dahulu. Faham? Sebab tu dia tu imanihim ma'rifah dan iman itu nakirah, dan berlaku kaedah di sini al-ma'rifatu idza u'idat nakiratan. Suatu ma'rifah bila disebut sekali lagi dalam bentuk nakirah, maka yang kedua itu adalah berlainan daripada yang pertama. Ingat tak kaedah tu? Kalau ma'rifah diulang dalam ma'rifah juga, kana thani ainal awal. Ma'rifah diulang dalam bentuk ma'rifah, kana thani ainal awal. Tetapi kalau ma'rifah diulang sekali lagi, disebut sekali lagi dalam bentuk nakirah, kana thani ghairal awal. Yang kedua tu berlainan daripada yang pertama. Sampai baik. Boleh faham? Di sini yang kedua yang mana? Imanan ke imanihim yang kedua? Ya. Yang kedua yang mana satu? Imanan tu yang kedua. Imanan yang kedua kan, dari segi apa? Dari segi kuwatul kalamnya. Sebab imanan tu iman matlub.